Yang Ustaz Cik Ali bin Osman untuk bersama-sama dengan kita. Dan kita ada pucungnya, Sayudin. Baiklah, kita minta kepada Cik Ali untuk menyampaikan sepatah dua kata. Silakan. Terima kasih Encik Riz. Macam talk show hari ni. Saya pun nak talk show, buat juga macam tu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ya, sebab nak sikit. Okey, saya mengucapkan berbanyak terima kasih kerana menjemput. Ini mewakili pengarah Puan Zainab binti Osman kerana tak dapat hadir pada pagi ini. Ingin menyampaikan salam kepada semua pelajar. Okey. Okey, saya mengucapkan selamat hadir, selamat datang ke Langkawi Tourism Academy kepada 3 orang tokoh yang dipanggil khas pada pagi ini. Muhammad Amir bin Ibrahim, Human Resource Manager daripada Resort World. Yang kedua, Cik Gaz, Executive Chef daripada Maritas Pelangi. Cik Christopher daripada Restoran dan Bar Manager daripada Maritas Pelangi juga. Terima kasih kerana sudi hadir walaupun dengan kesibukan diorang hadir pada pagi ini. Jadi saya bagi pihak Akademi mengucapkan berbanyak-banyak terima kasihlah di atas kesediaan tuan-tuan datang. Jadi pada pelajar semua, ini adalah masa yang sangat baik untuk anda semua untuk mengetahui perjalanan karier anda nanti selepas ini. Jadi bolehlah dapat pengalaman, boleh kutip pengalaman-pengalaman yang akan diceritakan pada pagi nanti ya. Jadi kamu boleh bersoal jawab, okay, dan boleh mendengar segala ilmu-ilmu yang dia akan bentangkan pada pagi ini. Jadi saya ingat itu sahajalah saya sampaikan. Nanti Cik Riz akan sampaikan dengan lebih lanjut lagi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Ali bin Osman, Ketua Jabatan Kemahiran dan Kejuruteraan dan Kemahiran Langkawi Tourism Academy. Terima kasih sekali lagi kepada our guest speaker. Thank you for coming. This is our student, our semester 1 student. We have certificate in culinary art, we have certificate in food and beverage, and we have student certificate in room division. Diorang ceria hari ini sebab esok. Terlebih dahulu, terima kasih wakil pengarah seperti Encik Ali cakap, pengarah kita tak dapat hadir hari ini. Dia sampaikan salam. Baiklah, hari ini peluang untuk semua pelajar semester pertama. This is the right time for you guys. Let's say if you have any question about hotel industry, we have our expert here. So, you boleh tanya soalan. Bersama kita jumpa yang pertama, Chef Lee, untuk cerita kita pasal Assalamualaikum dan selamat pagi ya. Okey, nama saya Ghazali bin Hashim daripada Kedah, Perbatas. Okey, pengalaman saya dalam industri dalam bidang ini lebih kurang dalam 22 tahun. Bekerja hampir 7 hotel. Termasuk di French, Itali dan Maldives. Okey, untuk sampai ke level ni bukan kerja yang senang. Terlalu susah dan terlalu suka sebab saya kerja dah zaman-zaman dulu dengan chef-chef Mak Saleh. Yang perangai diorang is the worst. Na'udzubillah.
Okey, tapi disebabkan berkat dan kesabaran dan doa untuk saya sampai level ni, even though sampai sekarang saya punya executive sous chef dan dia sekarang F&B director di Intercon Bali, still saya contact dengan dia, which is dia train saya dulu daripada kitchen helper dekat Penang Park Royal di Pulau Pinang. Okey. Okey, cuisine yang saya bawa daripada sekarang adalah fusion. Bermula daripada dulu dan sekarang kita dah start ke molecular gastronomy. Dan saya akan bawa benda tu sikit-sikit ke Langkawi dan kita akan discuss ataupun bincang ataupun ada soalan dan pendapat mungkin selepas ni. So, saya akan balik kepada Cik dulu dan kita akan sambung lepas ini. Terima kasih Chef. Kita persilakan tetamu undangan kita yang kedua, Encik Amir. Nama saya Muhammad Amir Ibrahim. Okay. Saya masuk bidang hotel ni hampir dah 17 tahun. Saya ni orang susah sebenarnya. Okay. Mak bapak saya kok kendang je. Saya pun mau kata orang macam Syah juga lah. Okay, saya sebenarnya saya rasa you orang bertuah lah. You orang semua yang ada sini bertuah. Dia masuk college compare dengan saya dulu lah. Kita dulu, masa saya dulu tidak ada kolej-kolej macam ni, susah nak masuk, susah dapat. Dan saya rasa you orang perlu betapa bersyukur lah you orang dapat semua-semua macam ni. Saya tak ada. Saya masuk kerja hotel walaupun saya lepasan SPPM. Saya masuk hotel, saya tidak ada bidang, tak ada tahu tentang apa itu moulin sauce. Okay. Satu cabaran yang paling tinggi dalam hidup saya. Dan saya masuk hotel, first saya bekerja sebagai F&B cashier. Depan tamu dekat F&B outlet. Saya belajar semua benda. Benda haram, tak haram, semua saya belajar. Okay. Belajar tak salah. Okay, jangan buat salah. Okay, saya bekerja selama 3 bulan sebagai F&B cashier. Dan lepas tu saya minta apply security officer. Tapi bos saya seorang Chinese, dia tak benarkan saya. Dia kata, Amir, saya tak nak buat security, saya nak buat belajar. Okey, saya kata no problem, saya boleh belajar. Selepas tu dia transfer saya ke HR department sebagai senior personal clerk. Dan saya transfer di sana, jawatan saya masih cashier. Cuba bayangkan saya kena kerja 1 hari 16 jam. Apa claim apa-apa overtime apa pun tak boleh. 8 jam you kena ada kat rumah besar untuk belajar dan 8 jam lagi kerja sebagai cashier. Bayangkan saya balik pukul 9 pagi, balik pukul 1 pagi. Bayangkan kita belajar. Okey, selepas saya transfer ke HR, lepas 3 bulan saya transfer ke HR, kawan saya kata, Amir, awak masuk HR, awak akan berhenti. Dan saya akan potong jari saya kalau kita pembina kat HR. Saya terima cabaran dia. Saya kata, tolong tarik tadi ayat tadi, jangan buat, nanti saya buat. Oh, masalah. Sebab apa dia cakap macam tu? Benda cakap sebab kita ni selalu fikir yang negatif. Dia kata, orang masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Macam mana you nak kerja? Pressure tinggi. Saya pun macam chef juga. Pressure memang tinggi kerja HR. Dengan gelagat bekerja, dengan family, kawan kahwin dan sebagainya, yang suka macam-macam lah. Satu cabaran yang paling tinggi. Dan saya bekerja dengan 5 orang umur store manager. Okey, 5 orang. Melayu, Cina, India, semua. Yang chef cakap tadi lah, Mak Saleh pun banyak kena. Orang Malaysia pun banyak kena. Okey, orang India banyak kena. Orang Chinese pun banyak masalah. Macam-macam. Dan saya tempuh itu sampai sekarang. Dan saya belajar, ambil kursus, ambil diploma dan sebagainya. Alhamdulillah, mungkin doa mak ayah saya masih hidup di Langkawi. Dan sekarang kita hotel ni memang mencabar. Setiap hari macam-macam ada. Tempat sekarang ni zaman IT lagi canggih, banyak mencabar. Jadi okey, saya situ je kot. Nanti kita sambung balik. Okey, kita sambung je lagi Cik Amir. Okey. Tepukan untuk Cik Amir. Dan yang the last one, Mr. Christopher. Okay, saya campur lah Melayu dengan
Okay, saya nampak familiar membuka kat sini juga ada. Ada kan? Siapa pernah kerja dengan saya? Angkat tangan tu. Okay. So, although you kenal I, tapi I still kena introduce myself lah. Okay, I'm Christopher. You can call me Chris. Okay, I'm the restaurant and bar manager in Americas Pelangi. Okay, experience saya tak ada banyak sangat macam chef, okay, dengan Cik Amin. Okay, sebab saya muda lagi ya. Okay, okay. But anyhow, I'm in F&B hotel industry for 11 years. Okay. Okay. Before that, bila I join the hotel line, saya pun macam yang semua juga. I also as a student. After saya FGM habis, saya study as a college in the hospitality management. Okay. So from there onwards, sama juga lah. Saya akan belajar F&B, HR, account, housekeeping. Okay. So from there onwards, I studied about 2 years. After 2 years, I ada practical training. Macam after you finish your semester, you akan be training kan? Okay. Sama juga. Okay. From there onwards, saya start belajar kat sana. Okay. After finish my diploma, okay, I start to work as a busboy. Siapa faham apa itu panggil busboy? Siapa faham? Busboy ni, that means kita tak boleh face dekat gas langsung. Kita dekat backlink je. Buat apa? Lap calories. Okay, lap glassware. Okay, alright. So I buat ni 3 bulan jadi busboy. Saya tanya I'm the manager, why saya belajar ni saya kena buat busboy? So manager saya cakap, you have to start from the bottom. No matter how you study, your diploma ke, you advanced diploma ke, you degree ke or you master, you have to start from the bottom. Why? If you straight example, you got a master, straight away hotel tu they offer you as a manager. Okay, but how you going to organize? Macam mana you nak? Okay, example, itu staff dah dekat hotel industry more than 10 years. Okay, so you straight masuk as a manager, you tak tahu apa. So all the staff will circle, okay, on your head. That means what you tak tahu. So whatever thing also, whatever you study, you have to start from the bottom. After busboy, baru start dapat keluar jadi waiter. Waiter sama juga, tak boleh take order. Only keluar, face ke guest, morning, afternoon, good night, good evening, itu saja. Tinggal buat clearing. Alright. So from there onwards, then we start to learn. Take order, follow slowly kita naik. Alright. Busboy, after jadi waiter, senior waiter, captain, supervisor, F&B executive, assistant manager, okay, senior manager, and restaurant bar manager until now. Alright. So another thing, whatever saya kerja dekat 11 tahun kat sini, okay, ada banyak training in and out. So I would like to advise all of you, although you are after you finish, okay, you have your diploma, okay, you all have to remember, you all have to start from the bottom. Okay, jangan cakap saya degree holder, saya straight sana jadi supervisor, tak boleh. Okay, you have to start from the bottom. So from that onwards, then you know every single step you akan tahu apa you must start dia akan buat. Okay, even staff pusing di belakang saya sudah tahu dia nak buat apa. Okay, kerja malam night shift saya pun buat juga. Okay, kerja malam night shift tidur bawa meja semua saya buat. Okay, but sometimes whatever work we have to work smart. Okay, kalau saya cakap saya tak ada. Everyday saya buat night shift, saya kerja 8 jam sharp saya buat. 8 hours. Okay, I'm honest, itu tipu benar. Okay, but sometimes you have to work smart. Okay, so until now I talk like that first. Okay, if you have any question, please ask me. Okay, thank you. Hebat tak kita punya guest speaker kita hari ni? Dah bertua pada hari ni. Okay, Chef, soalan pertama saya, what makes Hotel Langkawi ni special compared to any other hotel yang ada di luar? Apa inspirationnya Langkawi? Why our student right after they completed their study, diorang tak nak stay kat Langkawi ni? Mungkin ada tarikan yang boleh Chef kongsikan kepada semua pelajar after you completed your study, beradalah di Langkawi.
Okay, apa yang special dekat Langkawi? Okay, the first thing is you all yang kena ingat dekat sini is tourist. So once tourist banyak dekat sini, which is dekat macam dekat Penang Loop, dia campur tourist and local. But dekat Langkawi is local dia kurang masuk dalam hotel dan banyak tourist. So once tourist masuk dalam hotel, you can explore banyak barang dia orang demand daripada you. Okay, contoh macam saya normally saya open dekat saya punya staff ataupun saya punya chef whatever, just cook whatever you want and put in the buffet and get the feedback direct. Then if the guest give you a good feedback, then you akan confident untuk buat stage lagi. That's why in Langkawi, dalam Malaysia kebanyakan if you go to Tioman, go perhentian, normally tempat macam tu turis kurang, jarang sangat, banyakkan orang lokal. But di dalam Langkawi, hampir cakap 60-70% is tourist. So ini yang you all boleh jumpa. If you all buat something special, just a grilled fish with something special sauce, whatever you make dari bunga kantan or serai whatsoever, dia akan appreciate benda tu sampai tinggi sangat. So benda yang macam ni, once you start dah explore, you dapat feedback every guest, you are confident. Stay in Langkawi at least 3 to 4 years, then you jump up to KL to get advanced explore through the modern plating of the modern cuisine. Start from the basic here, explore dengan guest, then move to big city hotel. Okay, if you ada keinginan untuk ke Singapura, is the best. Bukan cakap Singapura best, but Singapura cepat on the food trend. But stay dekat sini, which is dekat Langkawi, banyak local produk yang you boleh ketengahkan. Itu untuk yang terbaik untuk kita punya turis. Okay. So lepas ni Habib belajar boleh cuba cari peluang kerja di Langkawi. Kalau perasan kita tengok Syafli ni macam muka artis, betul tak? Macam siapa agak-agak? Farid Kamil, betul? Okey, terima kasih Chef. Okey, terus kepada Encik Amir. Encik Amir, sekiranya pelajar-pelajar ni habis belajar, mereka nak mungkin orang tak tahu. Kita dekat staff saja benefit itu tahu kita bagi 2 bulan bonus tak? 2 bulan. Sebab saya compare dengan hotel-hotel lain. Sebab hotel-hotel di Langkawi yang lain, macam 5 star, dia ada union. Okay, kesatuan sekerja lah. Mana dia bagi 1 bulan je. Kita bagi 2 bulan. Yang sorok tak? Bulan Mac dia bagi lagi setengah bulan. Kat Resort World. Mana 2 bulan setengah bonus. Okay? Faham? Gaji kita, macam setengah hotel, sekarang ni kita ada, macam undang-undang sekarang kita ada clean bill system. Clean bill system tu dia tidak ada service charge. Ada hotel di Langkawi yang masih guna service charge. Gaji minimum kena RM900. Ada yang ikut, ada yang tak ikut. Kita tak ada. Resort World tak ada service charge ni. Kita bayar langsung ke awak. Kalau awak ada experience lagi banyak gaji awak. Okay? And then bonus tadi base sudah punya basic gaji. Itu satu benefit ya. Bonus tak masuk yang lain lagi tu. Yang Langkawi ni banyak peluang-peluang yang ada. Angkat Pelangi. Pelangi pun hebat, hotel hebat. Mungkin semua orang tak tahu ke. Ada yang pernah pergi training kat Pelangi tahu lah. Memang hebat. Okay? Itu juga kat Resort World. Saya selalu tadi saya dengan sembang dengan kawan-kawan. Apa orang kata apa, kita ni tengok macam tadi ada duit je, kita tak compare apa-apa benda yang kita dapat. Kawan-kawan saya banyak yang berhenti kerja pergi ke Penang, lepas tu dia tak boleh lah, tak boleh duduk Penang lah. Okay? Sebab kenapa tak boleh? Sebab kita tak pernah nak belajar suatu benda tau. Kita masih nak remain benda yang sama. Kat sini F&B supervisor, pergi Penang pun F&B supervisor. Knowledge kita di situ. Bila kita nak improve, macam sekretari kata, kita kena belajar dan bawah. Jadi kita improve. Jadi kita tidak, kita selalunya berapa diploma, saya nak gaji tinggi, saya confirm 1,500. Bila pergi interview tanya, apa you tahu tentang kitchen, apa safety dalam kitchen, F&B macam mana, food cost macam mana, beverage cost macam mana. Apa tu beverage cost, food cost? Kalau buffet RM50, berapa cost pada ni, tak tahu jawab.
tapi dia jadi manager. This one thing yang kita tahu. Jadi untuk jawapan tadi saya rasa benefit kat Langkawi ni, hotel-hotel saya share cakap banyak mata pelancong masuk. Banyak lagi yang kita belajar. Banyak lagi sebenarnya. Compare dengan selling 4-6 Alostar lokal je kan, tak ada apa. Macam kitchen tu Alostar saya ingat chicken chop ke? Okey, saya rasa Langkawi paling banyak lah. So maksudnya peluang kerja kat sini, benefit kerja di hotel di Langkawi adalah tempatnya. Sebab tu untuk makluman semua, sebelum ini Kolej Komuniti Langkawi tak ada program macam ni. Lepas tu kita diambil ada insentif daripada Perdana Menteri kita, diubah Kolej Komuniti Langkawi ditukar kepada Akademi Pelancongan Langkawi, iaitu Langkawi Tourism Academy AKK Langkawi, dan Terrace University membantu kita dalam segi syllabus dan sebagainya. So ada bersuara. Okey, kita terus kepada Mr. Chris. Okey, one question. What are the characteristics to be a good waiter, to be a good chef in the hotel? Okay, how to be, not say good waiter, how to be a good person, the most important part, one thing, tanggungjawab. Responsibility. Okay. Bila saya kerja jabatan, MC mesti ada MC. Okay, sebab betul-betul sakit kadang kita MC. But some of which my experience, okay, ada staff macam dia lewat, dia ambil MC. Okay, dia malas nak main kerja, dia ambil MC. Okay, so on top of that, bila example, saya dengan kawan seorang. Kawan saya kerja hotel lain 5 tahun. I baru masuk. Okay, some of the people they are thinking that, okay lah, never mind lah. Hari ni nak kerja, hari ni buat. Tapi cakap, never mind lah, I leave it. Besok I sambung. Orang tu kalau dia always fikir dekat apa besok saya buat, dia kerja dia tak habis. That means you boleh tahu orang tu ada tanggungjawab tak ada? Tak ada. But for my staff, kalau kerja saya hari ni, make sure hari ni kerja saya habis. Tak kisah saya balik pukul apa, mesti saya habis. Saya pernah dekat banquet. Bila staff tak ada, staff tak cukup. Jangan ingat saya pakai smart macam tu, saya tak mau kerja. Tak ada. Set meja, semua ni, even dekat steward cuci pinggan saya pun buat. As long as everything goes smooth. This is what my philosophy. Kalau you buat kerja semua, you tanggungjawab. You akan fikir from A to Z. Then from the beginning until the end, as long as everything goes smooth, staff semua happy, then you're happy. Our guests happy, you're happy. So how to become responsible person? I think you all ask yourself. Macam mana buat kerja? Bukan cakap buat kerja lah, study juga. Sometimes bila study time, hari ni saya penat, saya tak mau main, saya ambil MC. Ada? Ada. You tak boleh tipu saya. Sebab apa? Sebab saya pun student before. Saya pun ada ambil MC juga. Tapi masa itu macam you all semua lah, thinking tak mature lagi. So today you all very lucky. Why? Because all your lecturer invite us to share our experience to you all. So I hope that whatever we say is go inside your mind, fikir tengok. So if you want to become somebody, make sure you kena the first thing, tanggungjawab. Responsibility. Whatever position you're holding, make sure you do your part. On top of that, do more than that. Example, if you are waiter, jangan cakap saya waiter, saya buat waiter kerja saja. Steward ni bukan kerja saya tak mau buat. Jangan. Bila orang tu tak mau buat, you buat. One, end of day, you tak akan rugi. Alright? Boleh? Okay, thank you. Clear? You have to be responsible. Nak jadi student, nak berada di tahap yang sekarang ni bukan senang. So sekarang ni, chef, ni kalau tengok ni, ramai yang pakai kitchen uniform ni. Semua orang nak jadi chef because we have seen a lot of reality
show di Malaysia yang cerita pasal masak nak jadi master chef. Semua orang nak jadi master chef sekarang ni. Apa peluangnya kalau bermula dengan sertifikat in culinary arts tak semesti jadi chef? Apa peluang kerja yang ada yang chef boleh kongsikan bersama semua? Okey. Siapa nak jadi celebrity chef? Angkat-angkat siapa nak jadi celebrity chef? Siapa nak jadi? Abang spek atas. Kenapa? Glamour? Cipta makanan. Okey, cakap tentang nak berkongsi ilmu. Awak habis belajar. Apa ilmu yang awak ada untuk awak ketengahkan? Tak ada, right? Bukan cakap tak ada. Kita semua tak bodoh. Manusia tak dilahirkan bodoh. Cuma kita kena belajar untuk jadi pandai. Okey. Bila kita habis belajar, kita tak ada pengalaman dalam industri. So kita tak ada banyak basic untuk kita ketengahkan. Once kita jadi celebrity chef ataupun kita jadi macam you all drama lepas habis belajar nak jadi chef dekat restoran whatsoever. Yes, you can be a chef but temporary. Sebab apa? Once you dah habis your idea, you akan repeat berbuat benda yang sama. Then masa tu owner akan nampak you, apa ni? Chef aku benda yang sama dia buat. So bila jadi celebrity chef, kalau you masuk dalam Astro, TV3 whatsoever, you akan repeat benda yang sama. Saya bagi contoh dan bukan saya nak condemn. You all boleh tengok Chef Nabila. Okay, you all boleh tengok Chef 5 Recah 5 Rasa session. Okay, dia tak ada experience dalam industri. So whatever yang dia buat, dia hanya ikut orang. But you all compare dengan Chef Wan. Dia pernah kerja overseas, dia pernah kerja dalam cruise line. So whatever dia buat, dia start to improve step by step, ikut according to trend. Ini yang kalau kita jadi celebrity chef, kita bukan nak ajar orang kampung masak-masak lemak. Kita nak ajar orang kampung how to organize the kitchen, how to cook something special, something healthy untuk dia anak-anak suami semua. Bukan kita sekarang nak buat just masak lemak, just masak lemak. Hari ni buat masak lemak ayam, besok buat lemak ketam, besok buat. So tak habis-habis masak lemak. Saya bukan condemn makanan Melayu, tak. Tapi kita nak buat biar orang tengok kita as a celebrity, orang tunggu rancangan kita. Wow, dia ni mesti ada something special. So, tolong jangan fikir untuk jadi selebriti. Tolong disiplinkan diri you all. Start from basic. Tak ada masalah. Whatever you all pergi lepas ni, kalau ke mana-mana hotel untuk training yang course, internship, cuba minta ataupun discuss dengan outlet chef, sous chef ataupun executive chef untuk dia bagi spend masa 1 jam 1 hari dekat you all, or 2 jam seminggu untuk train you all hand to hand buat kerja dengan you all. So whatever you dapat dalam college, dan you akan dapat dalam real environment, dalam kitchen, dalam industri. That's the good experience untuk you all cari. If you all masuk dalam industri, dalam hotel, kadang potong sayur, cuci ikan, tolak troli, you all tak akan dapat apa-apa. Spend 1 hari 1 jam untuk buat, untuk praktis. Because dalam hotel banyak benda yang ada. Dalam college memang limited. Bukan cakap college ni, mana-mana college pun limited. Sayur limited, benda tu limited, ini limited. Yes, tak dinafikan. But that's why college hantar you all masuk dalam real environment, dalam industri. So dalam hotel banyak ada, macam normally saya budak-budak dari KL ataupun college community, saya tak tahu dekat sini ada sempat ataupun tak dengan saya dekat Pelangi. Saya normally buat competition dekat diorang. If you all fail, saya akan train. If you all fail, saya akan train. Sebab apa yang saya dapat bila you all masuk dalam industri, bila you all buat barang, just benda yang basic. So, tapi benda basic pun 50-50. Kenapa sini? Saya tak tahu. So, macam mana dia jadi chef? Because you tak ada disiplin untuk belajar. Okay? Tolong disiplinkan diri. Tolong cari industri dan jangan fikir tentang nak glamour. Glamour akan datang bila you all dah ada experience. Chef, student ni satu perangai diorang, saya tak tahu, ni bukan kerja saya. Macam mana tu chef? Saya tak tahu, bukan kerja saya, buka uniform, bakar dalam tong sampah. Bakar je. Itu jawapannya. Okey, chef, satu lagi soalan.
sekarang ni kenapa orang cakap, saya tak tahulah orang yang cakap lelaki lagi famous jadi chef. Tapi ada juga chef perempuan. Mungkin boleh chef ceritakan, perempuan biasanya glamour berada di department mana ataupun di bahagian mana, kitchen, pastry ke? Okey, boleh share pada semua? Perempuan apa rumah? Okey, bukan perempuan tak boleh jadi, boleh jadi. Cuma bila perempuan nak masuk dalam industri, dia cuma kena cepat daripada lelaki. Disebabkan bila sampai dia certain age, dia kena tarik handbrake, dia kena stop. Sebabkan dia ada komitmen dengan family, dia dah kahwin dan ada komitmen dengan anak isteri, ada anak dan suami. So ini masalah bila dia dah ada anak, dia nak kerja lebih atau nak buat lebih, dia tak boleh because dia ada komitmen dekat rumah. Okay? Cuma whatever yang you all nak start sebagai yang perempuan untuk jadi chef ni, you can be any chef dekat dalam hotel, but cuba cari benda yang you sendiri nak. Sama juga dengan lelaki, kalau you nak pastry, you buat pastry, but you go all out masa sebelum you kahwin. Because isteri saya pun macam you all. Isteri saya umur 24. Ya, baru tahu. Isteri saya umur 24. Macam you all. Dia ambil degree dalam dekat UiTM, dan insyaAllah mungkin dalam awal 2016 dia akan ke Australia untuk buat master kat sana. So kalau perempuan nak berkembang dalam industri food dan beverage ni, just go yang you all boleh kerja. Food nutritionist, food consultant, you all boleh jadi untuk yang perempuan. It's better daripada lelaki yang kerja all out dalam hotel. Tapi lelaki senang naik, lelaki senang boleh sebab komitmen dia boleh bagi 100%. Tapi jangan cakap perempuan tak boleh. Boleh, cuma ambil masa yang awal. Spend 5 tahun, 7 tahun untuk jadi chef, then you boleh tarik 100% tu. Okay? Okey, terima kasih chef. Okey, terus pada Cik Amin. Okey, Cik Amin, isu sensitif di hotel, contohnya pelajar-pelajar kita takut sangat dengan some hotel, they are not allow our student lah to wear hijab untuk bekerja. Ada department dia. So our student ni macam takut sangat. Macam kita hantar, they have to wear skirt. Hotel industri, macam mana isu sensitif ni? Okey, untuk masalah ni, kalau saya punya hotel lah, kalau saya punya hotel lain saya tak berani nak jawab lah, on behalf lah. Kalau kita student tu, kita bagi peluang, sama dia pakai tudung ke, macam mana pun kita bagi. Tapi kita ada limit. Kenapa kita tak pakai tudung tu, kita ada sebab. Contohnya macam kerja F&B ya. F&B kita tak benarkan staff. Kalau pergi training kat resort world, dia pula kata tak boleh bagi dekat bawah, sebab you pakai tudung. Okey, ada sebab kenapa kita tak bagi. Jawapannya ada pada you all, kenapa. Sebab tu bila student training kat resort world yang pakai tudung, you ada limit. Mungkin dia buffet sahaja. You tak boleh pergi lounge. Okey, you kena faham lah, kita punya agama dia ada batas dia. Sebab tu ada certain department yang tak benarkan, yang tak bagi. Contohnya front office, kita tak bagi pakai tudung. F&B tak bagi pakai tudung. Sebab dia boleh menjatuhkan kita punya agama. Kita tak mau. Jadi supaya kita benarkan. Jadi boleh belajar, tak ada masalah. Macam Syekh cakap tadi dia mungkin ada bidang-bidang yang boleh masuk, yang ada yang tak boleh masuk lah. Jadi you kena tengok apa yang you nak ambil. Tapi saya selalu kata kat diri saya 3 benda dalam diri saya. Ini kalau nak ambil lah, kalau nak ambil tak apa lah kan. Yang pertama, saya cakap diri saya, dia ada 3 benda lah. Yang pertama, berjaya. Kalau kita fikir kita nak berjaya, kita jatuh macam mana pun, satu kali pun, kita akan berjaya dan kita akan berusaha. Yang kedua, orang yang terpedaya. Orang terpedaya ni macam serius cakap lah, ambil MC. Tak apalah, sikit-sikit dah college lah MC. Dia dah mula sikit-sikit terpedaya. Kalau dia fikir dia MC, dia betul-betul dia sakit, dia nak ambil, tak apa, dia boleh improve untuk berjaya. Sikit lah, sakit, tak apalah, aku pergi dia college, aku pergi kerja lah. Okay. Dan yang ketiga ialah orang yang celaka. Orang celaka ni, Syekh cakap tadi lah, ambil baju bakar,
Sama dekat hotel. Orang instructor ni mana kita nak buang dia kerja, dia tahu tak boleh main lewat, dia tak boleh absent, dia tipu MC, dia beli MC, alter MC. Mana kita akan buang dia? Dia orang yang celaka. Jadi kalau diri kita nak berjaya, kita kena ubah. Apa benda pun, kita jangan duduk dalam kotak. Kita selalunya kita duduk dalam kotak. Tak apa. Mak ayah aku masih ada lagi. Tak apa. Satu hari kalau berlaku, apa kena jadi kita? Kalau tu masa tu kita nak makak, tak guna dah. Jadi peluang yang ada tadi kita kena genggam, pegang. Sebab tu saya tanya masalah cakap, saya kata you semua bertuah. Bertuah. You pergi belajar. Jadi ambil benda tu. Kalau kawan-kawan yang tu pengaruh biar weh hari ni tak beres serius hari ni. Apa pergi kelas, apa? Boring. Kenapa boring cari jawapan? Jadi dapat jawapan tu boring tu, macam mana nak tukar? Dia tengok sharing hari, dia buat tengok macam mana. Orang happy semua. Saya pun nampak itu, kecil, bahaya ni. Nak sama ni kan. Kayau, kayau. Tapi kita fikir, kita semua nak berjaya. Kita kata, you terima kasih pun kita tengok you orang berjaya. Macam mana nak berjaya? Okey, jadi manusia ni macam nyari je, betul? Kemahuan kena dia tak sama kan? Tapi kalau kita fikir, kita genggam benda tu, kita nak berjaya, insya-Allah kita akan berjaya. Macam mana bidang kelima macam nak halangan sekalipun nak berjaya, kita akan berjaya. Okey? Jadi Cik Amin, point of view, kalau dari kacamata seorang HR manager, bagaimana, let's say if you ada new staff, apa yang benda pertama yang Cik Amin tengok nak ambil staff? okey. Selalunya kita punya tak ada first impression. First impression tak ada. Student ke apa ke semua tak ada. Pakai baju lah pakai, tak apa. Nampak? Bila orang tengok kita dengan rambut kita, dengan penampilan kita, saya cakap lah, susah cakap lah, datang pakai slipper, mata interview, minta kitchen, pakai slipper, CJ tak bawa, resume tak ada, gambar pun tak ada, benda-benda basic ni pun tak ada. Jadi kalau saya take first impression, saya tengok nak ambil tak nak ambil je. Susah cakap. Saya punya kawan saya dulu dekat Pelangi, Fisherdock, Director Pelangi. Siapa yang minta kerja pakai slipper, dia halau balik. Kadang kita pun kesian tau. Datang dari Pendang, daripada All-Star, datang nak interview hari ni, pakai slipper. Kerana slipper dia halau dia balik. Kita pun kesian. Tapi di mana standard quality kita? Mana kita punya penampilan kita? Baju buruk tak apa, kita iron lagi kemas yang cantik. Dulu saya ingat masa susah tu, iron baju kita letak lapik berbantal. Ingat lagi pergi sekolah. Kita boleh buat, kenapa tak boleh buat? Nak tak nak aja. Okey? Jadi jangan pula pergi pula practical student pergi college, pergi hotel pun pakai kasut tak polish, rambut tak punya rambut, dengan hairstyle cabang macam-macam. Yang maunah kan benda kan? Okey? Sama lah kita main. Tengok Cik hari ni, kalau tengok Cik main ni tak ceria masak, sonok lah. Sama lah kita pun. Jadi kita dah tengok orang tu dan kita belajar. Kenapa benda tu berlaku? Dan kita selalu jangan buat satu keputusan yang drastik tanpa fikir. Fikir dua kali apa yang kita nak buat. Cari yang nak pergi interview. Aku nak interview buat apa? Aku nak minta share. Okey, minta share. Kalau dia pergi macam tu, dia akan gagal. Takkan dapatnya. Share akan interview lah. Dia akan tanya, apa yang punya share? Apa kerja kitchen? Sama dengan saya. Dia student datang ke vertikal tempat saya akan kata apa? You bukan hanya belajar tentang kitchen lah. Bukan hanya belajar kitchen lah. Bukan hanya belajar pasal masak tau. You kena belajar pasal lain sama. Banyak benda yang kena belajar. Kalau you hari ni duduk go kitchen, you belajar go kitchen saja. Saya kata, ayat yang utama saya kata, pergi mati lah. Sebab apa? Sebab bila you masuk kitchen, you kena tahu safety equipment yang ada di kitchen. Alat yang kamu nak guna. Bila terbakar nak pergi mana? Nak buat apa? Fire rated kat mana? Semua tu kena tahu. Just steward pun. Aku chef. Steward tak perlu tahu. Satu hari yang kita buat proposal bajet. Hari kita beli mission steward tu apa? Jenis apa? Model apa yang bagus? Tak boleh jawab. Okay, macam F&B pun sama juga. Oh, saya kira HR tak perlu tahu apa semua tu. Tak boleh, kena tahu.
Contoh saya tadi, 3 benda tadi. Berjaya, terpedaya dan celaka. Fikir, kalau you nak berjaya, macam saya lah, saya pernah cakap, saya tak sangka saya kat sini sebenarnya. Saya orang susah, tak ada pengalaman hotel, berbagai jatuh bangun dan sebagainya, saya belajar. Sampai staf buku nak main buku saya. Contoh dia saya beritahu, kalau dalam undang-undang, ni undang-undang, mungkin you terbaca undang-undang. Kalau 2 hari you tak nak bekerja, undang-undang kata apa? Wang. Tapi kalau saya bagi surat kita, jamin nak buang saya. Tapi kita buat salah, kita tak fikir lah. Kita selalu nampak salah pada orang lain. Itu kelemahan kita. Satu lagi kita suka cerita satu dan dua. Itu dia, contoh kemalangan di jalan tu. Kita tak tahu, kita tak nampak lalu bypass lah. Yelah, dari kemalangan tu pecah, malah hancur. Saya pula cerita dekat chef macam tu. Chef pun percaya dekat dia. Chef pun cerita dekat Cheris. Sebenarnya dia tak betul. Sikap kita sebenarnya. Kabek tu awal attitude tau. Untuk nak capai 100% ni kita attitude. Tanya diri kita, nilai diri kita, macam mana kita nak berjaya? Kalau kita jatuh sekarang, macam mana nak berjaya? Dengan kita rasa, tak apalah, aku duduk kolej bayar, semua kolej bagi, yang tu jadi free, pergi hotel bagi. Sampai bila? Sampai bila? Tanya diri sendiri macam mana berjaya. Sama saya dengan human resource. Di human resource, kita kalau nak bawa orang ni, nak ambil orang pun kita tengok orang tu macam mana. Kita terpaksa check background dia, latar belakang dia. Macam katakan dia dari kolej di sini. Kadang saya call office tanya, jadi student macam mana? Pernah praktikal dekat Pelangi. Okey, tak apa, saya call kat Pelangi HR. Ni student ni macam mana? Jangan ambil jadi attendant, masalah. Saya tak ambil je. You punya attitude memang ada kat situ lah. Tak masalah lah, nak ambil. Nak tambah masalah lagi. Jadi fikirlah, apa yang you buat tu, you kena fikir kesan dia akan ada tau. Jangan ingat sekarang ni, pattern orang sekarang ni buka berhenti kerja sekejap berhenti. Dan naik pangkat mana. Kalau pangkat tu dia nak pergi move on untuk dia berjaya satu peringkat lagi, tak apa. Hidup betul komis saja. Tapi kalau dia bagi jadi yang lebih berjaya, tak apa. Kita. Sebab tu kita bila you pergi kerja, minta kerja, kita tengok email resume. Kalau email resume tadi memang jam, sekejap berhenti, bye-bye lah. Saya terima saya lah. Jamin tak ambil saya, dia balik, saya tak ambilnya. Kita kena ada prinsip, kena ada peraturan. Sebab kita nak running hotel ni bukan nak ambil orang yang kejap datang, tak mau. Sama dengan saya nak buang orang. Orang tahu balik rumah tidur tak lina tau. Kesian. Sebab kita di HR, kita bukan hanya memang kita ada authority untuk sign buang orang. Bila masa boleh buang. Tapi kita fikir orang di belakang kamu. Di belakang kamu tu maksud dia, kalau dia ada komitmen, apa akan jadi? Pernah fikir tak? Fikir kan? Dia tak fikir tak apa, mak ayah saya ada lagi, tak apa. Kalau terjadi pula benda tu sebaliknya, apa akan jadi kita? Kita tak nak fikirnya. Sebab tu kita tak move on. Okey? Okey, terima kasih Encik Amir. Macam lebar, dapat serap tak apa yang Encik Amir sampaikan tadi? Jangan jadi cilaka. Itu je ayatnya. Okey, ingat 3 benda yang Encik Amir sampaikan tadi. Okey, Mr. Chris. When we talk about communication, I think communication is extremely important. Our student itself, macam mana diorang nak develop their communication skill when they are working in the hotel industry. Kenapa communication skill tu sangat penting? Mungkin boleh share bersama semua? Okay, regarding about the communication skill, not only F&B lah, every outlet, kitchen, front office, F&B, housekeeping, okay. Communication is very important because hotel kita buka 24 hours, especially F&B, front office, even housekeeping bersama juga. Okay, that means from the morning shift, sometimes kita akan hand over to afternoon shift. Okay, the only thing communication skill, okay, is face to face. Okay, hand over, or the only thing is write down in the communication book. Okay, so in order to let the afternoon shift know that what you're going to hand over, okay, the only thing is signature.
Okay, or briefing. Normally briefing time, example 7 to 3. Okay, those dia supervisor dia akan buat briefing dulu before operation start. That means night shift staff still ada dekat restoran. Okay, so staff normally have to 15 minutes before mereka kena sampai dekat outlet. So supervisor dia akan dekat belly, dia akan buat briefing. Okay, communication lah dengan all each other staff. Okay, cakap okay, this one today you in charge kat mana? Station A ke, station B ke, back lane ke, buffet ke? Okay, dah cakap semua dah faham? Okay, then all out. That means semua keluar, jaga station by station. Okay, then after that night shift dia akan hand over juga dekat morning shift punya staff. That means handover normally dia akan handover dekat person in charge, either captain, supervisor or manager. Okay, cakap night shift semalam, what is going on, apa yang happening. Okay, lepas tu dia akan tulis dalam logbook. Logbook tahu kan? Logbook that means semalam sales berapa banyak. Okay, lepas tu ada apa-apa ke, everything operation smoothly ke, tak smoothly ke. Semua kena tulis kat sana. On top of that, ada satu lagi buku kita panggil yang tadi saya cakap tu, communication book. Okay, anything you want to hand over, normally we write down over there. Okay, like example, coffee bean tak cukup, morning shift please order how many packet, all these things. All those small things, but very important. Okay, then from there afternoon shift, for the morning shift, hand over the afternoon shift sama juga. Okay, so okay, morning shift, how many packs we are doing, buffet breakfast how many packs, buffet lunch how many packs. Okay, last minute we have one group for buffet dinner, kena hand over. Okay, kalau tak ada communication, example kalau tak ada communication, morning shift dia main, dia bawa kerja 7-3, pukul 3 sharp, time sharp, saya balik, cabut macam tu. Afternoon shift dia masuk time, dia tak tahu apa-apa. Okay, last minute ada group dia pun tak tahu. Suddenly pukul 7 atau 6.30 buffet start, satu group masuk, masuk dalam. Okay, saya dah buat reservation 50 pack. Saya tak tahu. Itu bagi apa? Communication dah fail lah. So end of day, guest complain. Right? So to avoid guest complain, that's why the communication skill is very important. So at least nak balik time, more normally pukul 3 akan buat lagi satu briefing. Okay, either manager or supervisor or person in charge. Briefing tu bukan cakap briefing untuk 1 jam, setengah jam. Okay, 5 to 10 minutes habis. The most important part is points tu kena ada. Okay, dinner ni ada apa-apa ke? Okay, lepas tu afternoon shift please tolong follow up. Okay, bila cakap time, okay, communication pun kena tulis. After briefing habis, make sure semua staff dah sign. Okay, why semua staff dah sign? Sebab make sure dia tahu. Okay, except those off day lah. Off day or on leave, bila dia main balik, dia buka communication book balik, dia check balik. From the day, example, dia cuti 1 minggu. So bila dia main balik time, 1 minggu dia flip balik. Oh, okay, ini semua message semua ada kat sana. So from there words dia tahu. Bila dia main kerja juga sama, before 15 minutes dia dah baca lah. Okay, apa yang last week punya communication, apa ada, dia baca semua kat sana. Lepas tu dia sign. Okay, this is to avoid any misunderstanding between staff dengan staff. Sometimes you tak ada communication skill, boleh gaduh juga. Morning shift boleh gaduh dengan afternoon shift. Apalah kenapa you tak handover? Tengok saya kena pula, tiba-tiba masuk 50 pack. Saya nak balas dendam. Next time saya kerja pagi macam saya tak mau handover, you kena balik. So kalau buat macam ni, that means yang problem tu dia takkan solve. That's why person in charge or supervisor or manager, okay, very important to make sure every message, okay, have to deliver to all the staff. No matter you trainee ke, okay, you casual worker ke, staff ke, supervisor ke, make sure everyone dapat information tu. And paling penting, black and white, that means is write down in the communication book. Sometimes staff juga, saya tak tahu. Kenapa tak tahu? Bila sign, lepas tu mulut dia buka, macam tu. Okay, boleh? Okay, thank you. Disiplin. Last, apa untungnya if you have very good communication skill? Apa untungnya kalau student ni ada good communication skill bekerja di hotel? Ada dia pula boleh cakap 2-3 bahasa. Okay, when I was in Penang, saya ada satu hostess, memang dia best. Bahasa Melayu boleh cakap, bahasa English boleh cakap,
Japanese dia pun boleh cakap. Okay? Okay. Dia tak belajar, dia tak pergi college, dia tak pergi school, tak ada. Minat dia suka Japanese. Right? Dia malam-malam saya tanya dia, macam mana you belajar? Okay, dia cakap dengan saya, dia ambil buku. From there once dia start to belajar. Dengar radio, dia bukan radio, kaset kan. Masa itu dia kaset lagi. Dengar kaset. From there once dia start to learn. Okay. So sebab dulu saya kerja dekat Penang, dekat E&O Hotel 5 star. Kita ada banyak Japanese guest. Japanese guest main betul? Saya tahu. 1, 2, 3, tak. Itu saja. Okay. Ohayo gozaimasu, arigato, macam tu. Bila kita cakap betul, Japanese kita cakap, saya tak tahu lah. Lepas tu cakap contoh mata. Contoh mata itu tunggu saat. Contoh mata. Lepas tu saya panggil I'm hostess lah. Hostess main, cucuk, habis. That means actually kalau you tahu lebih banyak language tu is more benefit for you. Okay, I think nowadays banyak Melayu or Indian pun pergi belajar sekolah Cina. Okay, why? Sebab dia nak tahu lebih daripada yang language 1, 2, 2. Okay, kalau tak silap ada satu training dekat sini juga, Indian dia boleh cakap bahasa Cina. Ada kat sini ya? Online lah. Okay. Itu memang impress saya. Categori dia boleh cakap bahasa Cina. Okay. So, sama juga macam saya cakap tu, kalau you semua tak belajar Cina, tak apa. The only thing is, kalau you minat, you boleh ambil buku, dengan CD, semua you boleh belajar. Okay. Saya pun belajar Cina juga, tapi understand 6 saja. Lepas tu saya tak belajar lah. Tapi saya still keep on going cakap bahasa Cina. Atau kita nyanyi karaoke macam lagu Cina. Jangan lupa bila you nyanyi lagu Cina, lagu English, okay, this is improve your language skill. Okay, ada kawan, ada satu, dia langsung dia tak study lagi Cina, tapi dia suka nyanyi lagu Cina, tapi dia bahasa Cina bila dia cakap betul, dia boleh cakap. Tak profesional cakap, tak pro sangat, tapi dia boleh cakap. Lepas tu saya tanya dia, you belajar kat mana? Dia nyanyi lagu Cina. From there onwards, you also boleh improve your skill. Thank you very much. Okay, dah tempuh ke? Still ada semangat lagi? Okay, nak tahu lagi? Okay, lepas ni kita bagi peluang kepada anda semua. Let's say if you have any question, you may ask the chef, Cik Amin, kita ada Mr. Chris here. Tapi, apa kata kalau kita berhenti rehat sebentar? Boleh? Kita ada special guest kita. Kalau tengok kat situ pun ada live performance daripada Afgan. Kita ada Afgan Jelmaan. Okey, persilakan Cik Muhammad Nur Halim, temukan. Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, kemudian kita tak ada bajet, jadi di pagi saya dia nak buat show. Okey, saya pula seminggu ni saya sakit tekak, batuk semua tu tak sedap, sorry. Okey, just enjoy the song.
Encik Alim. Okey, kalau nak dengar lagi, minggu depan kita akan ada lagi program yang sama. Kita boleh minta Encik Alim nyanyi lagi. Okey, sekarang ni kita bagi peluang kepada anda semua sekiranya anda mempunyai sebarang soalan nak diajukan kepada our guest speaker hari ini, dipersilakan. Jangan malu, jangan segan, boleh tanya soalan. Assalamualaikum. Ni kepada Chef Lee. Saya nak tanya macam Chef Lee pergi ke Maldives, France semua, main dengan main dengan liquor ataupun pop semua tu. Okey, boleh silakan nama dulu. Nama saya Okey. ya, nama saya Muhammad Farhan. Saya nak tanya macam Cik Chef Lee bekerja dekat France, Maldives, adakah ada main dengan liquor, dengan pop ke serta? Okey, tak dinafikan semua benda macam ni. Okey, saya berkecimpung dalam industri lebih kurang dah 22 tahun sejak saya beritahu tadi. Okay, saya to be honest, saya cakap saya malu dengan you all because saya tak ada SPM. Saya tak ada SRP. Saya bermula kerja umur 16 dan saya tahu saya ni orang susah, saya ni bodoh, so saya kena climb up step by step. So whatever yang you all ada ni is the best untuk you all jalan. So tak dinafikan apa yang abang tanya tadi, abang Farhan tadi. Saya involved dengan alkohol dan non halal termasuk pop lebih kurang 9 tahun. So saya dah tarik handbrake sekarang. Saya dah tak nak benda macam ni, so that's why saya move daripada Maldives dulu, saya masuk ke Concord Shah Alam. Dan kita implement halal. Disebabkan halal di Malaysia ni baru bermula, lebih kurang dalam 6 ke 7 tahun dulu, which is kita punya Perdana Menteri nak buat halal hub di Malaysia ni. Dan start dari situ banyak benda-benda yang halal dah boleh guna dalam hotel. Tapi sebelum tu terlalu sukar. Even though kita pergi dekat luar, yang mana yang chef dah lama-lama macam you all kenal Chef Zubi dekat masih Chef Joe, Chef banyak-banyak chef yang terkenal, dia involved dengan benda macam ni hampir dalam kerjaya dia orang, hampir 50%. So tak boleh nafikan. Tapi apa yang you all boleh buat ke depan ni, because banyak hotel yang dah ada halal dan dia orang implement halal, dah banyak benda-benda yang halal dah dimasukkan dalam industri. So you all might be boleh letak benda tu ke tepi kalaupun ada still tempat yang dia orang guna. Tapi memang saya tak nafikan, memang saya involve 9 tahun dengan benda macam ni. So cuma tak makan je. Okey, cuma tak makan. Tapi bab merasa tentang alkohol tu, sorry saya cakap, saya terpaksa masa zaman dulu. Sebab itulah yang ada zaman dulu. Sebab dulu di hotel tak ada orang Islam pernah tanya, ada tak makanan dalam hotel ni halal tak halal. Sekarang yes. Sekarang kalau orang masuk, halal tak? Halal, baru dia masuk. Dulu tak ada. Sebab dulu macam-macam bercampur. So alhamdulillah sekarang ni semua dah industri dialog dan kita letak tepilah benda macam tu. Soalan? Okey, ada lagi nak tanya soalan? Okey. Soalan kuat, boleh cakap? Kenalkan nama. Saya Muhammad Faiz. Saya nak tanya berkaitan macam chef tak belajar dan chef cuba improvekan pengalaman chef dan chef sampai ke tahap ni. So ada orang cakap, orang luar, saya datang belajar, orang cakap tak payah belajar kan, nanti tea pun menjadi liar kan. So apa beza orang yang tak ada degree dengan diploma dengan orang yang ada degree dan diploma? Apa masalah cakap orang dekat hospitality industry? Atau berbeza atau sama? Okey, saya tak belajar, tapi saya boleh sampai level ni mungkin Allah Ta'ala dah nak bagi macam ni kan. So terima benda ni. Okey, beza antara you all belajar dengan saya tak belajar. Teruknya saya ni, saya tak boleh jadi lecturer sebab saya tak ada akademi.
Saya hanya boleh jadi co-lecturer sikit untuk backup you all the lecturer. So means kalau college-college ataupun universiti panggil saya untuk backup, untuk tambah knowledge dalam industri, dalam trend makanan, so mungkin you all akan dapat explore sikit untuk saya. Tapi saya tak boleh jadi lecturer sebab saya tak ada akademik. But you all, bila you all involved dalam industri lebih kurang 5 ke 10 tahun, you all tak nak dalam industri, you all nak buang kerja hassle dalam industri, then you all boleh jadi lecturer. Once you all jadi lecturer, you all boleh climb, naik lagi dalam level lecturer punya pembelajaran semua. Saya tak boleh. Kalau saya nak belajar, saya kena reverse balik. At least saya kena start mula daripada SRP, kena ambil degree pun lebih kurang semua, baru boleh jadi. So akan makan masa. Termasuk saya pernah buat PJJ. Okay, so sampai satu level saya dah tak boleh catch up sebab saya dah involved dalam industri dah lama dengan tanggungjawab lagi, kerja pun dah long hours, nak belajar lagi, so saya dah tak boleh, saya kena berhenti. But apa yang you all ada is good. So you all ada diploma, ambil degree, ambil master, dan you all boleh go further dalam industri ni compare dengan orang yang tak belajar macam saya. Dan untuk Encik Amir ataupun untuk Mr. Chris, ada soalan? Okey, Encik Halim. Encik Halim tadi nak tanya soalan. Hanya satu soalan kepada Encik Amir. Soalan saya, kan Cik Amir kerja sebagai HR manager. Jadi masa mula interview, budak-budak tak tahu nak pakai baju apa yang proper, sebab lebih kena buat grooming lah. So kita ajar orang cara nak take macam mana, apa kena kasut, kena pakai yang sesuai. Jadi memang ada satu student yang macam tak report sangat. Jadi apa kepentingan dia untuk pakaian itu semasa interview session? Okey, terima kasih. Actually ya, benda ni untuk kita semua just basic kan. Nak pergi mana-mana, kalau main raya kita dah tahu lah. Order baju apa kan, baju Melayu ke, baju kurung, baju kebaya ke, kita dah tahu dah kan. Sama juga kita pergi kerja, nak minta kerja ke, atau kita nak pergi interview ke, ataupun nak pergi jalan-jalan, kita dah tahu lah. Kalau kita nak pergi tengok wayang, kita tahu lah pakai baju macam mana. Bukan pakai wayang, pakai baju kurung ke kan. Semua ni sebenarnya basic dari kita sebenarnya. Kita boleh tahu. Dan sampai sekarang ni zaman teknologi yang canggih sekarang ni, dengan IT dan sebagainya, klik je dia akan keluar apa yang kena buat, apa info yang nak dapat kan? Jadi saya rasa kita pakai baju apa pun tak apa, asalkan kemas. Kemas. Contoh lain bila tu kita naik motor. Kita naik motor, kita rasa pakai slipper tu okey lah kan, tak ada apa lah. Tapi sebenarnya kalau kita pakai kasut tu lebih selamat. Kalau jatuh kaki kita mungkin akan jadi tak luka. Sama lah picture, masuk picture ni. Kenapa kita pakai safety shoes? Kenapa tak pakai kasut macam kasut saya ni? Kan? Jadi rasional dia, kita kena fikir apa yang kita nak buat, kita fikir. Dan saya diajar oleh bos saya. Ini satu betul yang begini. Betul untuk you all. Kalau nak jaya lah, kalau tak nak jaya tak buang ke tidak lakukan lah. Bila kita nak buat suatu benda, kita kena ada seperti kita pergi mancing ikan. Kita dah pancing, kita kena ada mata kail, kita nak tarik tongsi dia. Dan apa yang kita kena ada lagi tu? Umpan tu adalah jawapan. Bila you ada jawapan apa yang nak buat, awak akan berjaya. InsyaAllah awak akan berjaya. Bagi contoh, nak pergi Kuah. Nak pergi Kuah Taman Teksi RM28. Berapa? Betul tak? Ke sini 30. Habis you nak pergi Kuah, nak habiskan RM30 tu nak buat apa? Lepak. Tak apa, tak apa. Tapi kalau you fikir satu benda yang nak pergi tu berbaloi dengan RM30 yang awak keluar, mungkin ada kawan nak join. Ada 3 orang kawan nak join. Dia pergi Kuah ni, nak pergi sekian-sekian, dia dah plan. Dah RM30 tu dah jimat. Bila you ada jimat tu, you berfikir. Bila you ada jawapan, you akan berjaya. Mudah ya?
Dia kalau pergi interview, sama juga pergi pakai masuk. Macam kita masuk rumah, pakai masuk je. Boleh ke tu? Boleh. Masuk ketuk pintu bagi salam. Ha? Sopan ini datang dengan rambut pang dia, kasut cukup tinggi dan sebagainya. Macam nak pergi disco ke tak tahu. Jadi benda tu kita sebenarnya fikir sendiri lah apa kita nak buat. Macam Syah cakap tadi pun sama juga. Kalau macam kita tak ada sijil, kita ada pengalaman, kita tak boleh nak buat sesuatu benda. Jadi kena belajar. Bila dia belajar, dia dapat benda tu, dia akan lebih berjaya sebenarnya. Bila kita, macam saya, bila orang datang minta kerja kat saya, kalau orang tu ada dia punya pengalaman lebih tinggi, ijazah atau apa benda, Jamil saya nak minta kerja waiter, ni ijazah ni, saya akan ambil dia. Walaupun setengah hotel Syah dia takkan ambil dia. Betul tak betul? Sebab apa? Jadi dia lepas 3 bulan dia akan lari. Betul tak? Tapi dalam masa 3 bulan saya guna dia banyak benda sebenarnya. Sebab dia ada knowledge. Bila knowledge dia boleh improve banyak benda. Sebab tu knowledge tu penting kita belajar. Okay? Suatu benda yang nak buat, dia belajar, fikir. Saya ini nak pergi college nak buat apa? Dia nak fikir kan? Jadi dapat jawapan dia seperti yang tadi Taala tadi ya. Jawab akan berjaya. Okey? Ada lagi soalan? Okey, Adik. Okey, awak nak tanya soalan? Soalan kepada Mr. Chris. Okey, boleh? I tak dengar. Okey, soalannya Macam mana lah kalau kerja dekat hotel, apa mana yang perlu kita buat? Sacrifice. yes. Okay. Okay. Good question. Okay. Especially in F&B you kena sacrifice one thing, you have time. Saya kerja dulu memang as a waiter, captain time memang 8 jam sharp saya balik. Okay. But example kita cakap dekat banquet. Banquet semua tahu kan? Banquet macam jaga seminar, jaga dinner, jaga lunch or whatever thing. Saya pernah kerja, break my record lah, 2 hari saya tak tidur, 48 hours. Bukan saya saja. Saya, masa itu saya banquet manager, I punya F&B manager, I punya captain, I punya waiter, I punya trainee juga, trainee. 2 hari tak tidur. Tapi saya kesian mereka juga. Trainee saya lipat sampai dia tidur. Sebab memang kita tak tidur 2 hari. Why? In Penang bulan November, bulan Disember, paling banyak kahwin. Cina kahwin. Kalau wedding dinner tak ada, mereka nak wedding lunch. Wedding lunch, after that turnover, wedding dinner. After that turnover, the next day wedding lunch pula. Pernah satu kali 48 hours saya tak tidur. Masa tu saya buat apa? Kopi, Nescafe, minumannya ribu banyak. I punya sales manager dia ambil function tu, dia baru kesing ke saya, dia beli ribu tu by carton. Memang kena minum. That means saya cakap bila you ada kerja ni, especially F&B, you kena sacrifice. But bila you sacrifice, you mesti dapat something. Lagi macam I punya masa itu saya dekat kerja waiter, 8 jam sharp saya balik. Tapi saya buat lagi kerja as a casual ke banquet. Sebab apa? Sebab saya nak belajar. Orang tu tak mau buat macam tadi I cakap. Orang tu kalau tak mau buat, you tak akan rugi. Because why? One day you will become someone. Kalau orang tu setiap kali dia fikir 8 jam saya balik, ada juga yang staff siapa-siapa dia kata tak mau lah 8 jam saya nak balik lah. Pak, you boleh tengok example A budak-budak dah 8 jam sharp dia balik. B budak dia stay back, dia buat kerja. Within 2 or 3 years you boleh tengok apa dia punya beza. Yang A tu after 2 years dia still waiter. B tu maybe dah jadi captain lah. That means whatever you study semua, bila you start kerja, you kena ada plan, target. Dalam 2 tahun, saya nak jadi siapa. Tapi jangan plan, tapi you tak buat.
Plan 2 tahun saya nak jadi captain, tapi 8 jam sharp saya balik. Lepas tu saya tak mau, saya penat, saya tak mau kerja, saya ambil MC. Ini lepas 20 tahun you pun jadi waiter juga. Okay, so sacrifice, although bila you sacrifice my time, okay, the most important part is you and family kena understand. Ini paling penting. Sebab bila saya kerja banquet my time, okay, although saya manager, okay, mak saya call lagi, balik lah. Cakap balik. Tapi balik berapa? Tak tahu. Setiap kali saya bila saya masuk banquet, saya pergi kerja my time, matahari tak nak lagi. Saya balik my time, matahari tak turun dah. Jadi every day saya kerja, maksimum average saya tidur 4 jam saja. Satu minggu, satu hari kan, saya off day, you tahu saya buat apa? Tidur ya, tidur saja. Mak saya selalu tahu, saya cakap, mak, breakfast, lunch jangan panggil saya. Saya tidur. Saya tidur sampai dalam pukul 6 petang saya bangun, saya mandi, saya makan malam, saya tengok TV saya, lepas tu saya tidur balik. Next day saya kerja. Okay, I ada kawan cakap, you gila pula. Tapi until now, dia captain. Until now, dia still captain. Okay, bukan saya nak rasa bangga lah. Okay, now I become a restaurant and bar manager, but saya sacrifice a lot. Okay, you sacrifice, after that for sure you get something. Okay, thank you. Itulah harga yang perlu dibayar untuk berada di tahap ini. Anda baru saja bermula, agak-agaklah berapa lama lagi perjalanan diorang ni? Sekarang umur 19, agak-agak umur berapa agaknya Chef nak diorang berada di tahap sekarang ni? Untuk jadi sous chef, okey? Untuk jadi sous chef. Okay, at least you all dah ada diploma ataupun degree. You all just spend masa 5 ke 7 tahun max. If tak boleh jadi 5 tahun, tarik handbrake, buat kerja jual PCD. Okay, jual PCD, jangan jadi chef yang cepat. Kalau dah sampai 5 tahun still you tak boleh improve untuk diri you, paling kurang you all akan dapat chef di party. 5 tahun you all tak dapat chef di party, jual PCD. Okay, jangan buang masa lagi sebab sebelum ni saya ada few budak-budak yang macam you all study habis internship masuk kerja hotel. Saya torture 3 bulan lagi. So tolong you all this generasi Y, tolong fikir generasi Y ni banyak dia nak benda, dia nak improve, dia nak cepat. Tapi bukan semua benda kita boleh dapat cepat. So you all fikir sendiri, kalau you all nak jadi chef, spend masa betul-betul, target 5 tahun, as long you boleh dapat sous chef. Kalau tak boleh, tolong buang. Jangan buang masa. Sebab kalau you all spend 5 tahun, you all habiskan mungkin umur 20, 25, mak dah katuk belakang lah, mak kahwin lah. Dah nak kena kahwin ada, isteri ada, anak semua, nanti jadi banyak cerita. So kalau tak boleh, tukar bidang. Bukan saya suruh tukar, tapi cari something yang you all boleh jadi. At least you are the future. Okay? Okey, mungkin soalan terakhir, ada lagi soalan? Okey, soalan terakhir daripada, kenalkan diri anda. Masih tak ada dalam teamwork tau, sepahaman antara group tu masih tak ada. Memang orang cakap usaha tu di atas berjaya tu di atas usaha dan keyakinan diri sendiri kan. Tapi tanpa rakan-rakan pun kita tak berjaya kan. So persoalan kepada pertanyaan ni, sejauh mana dan macam mana nak kuatkan teamwork dan communication tu bertambah baik dalam channel supaya kerja tu dapat jalankan dengan mudah. Sebab bila kita masak pun, makanan tu ada jangka masa tertentu. So bila kita tak ada teamwork, makanan tu kita perlu set pada guest dengan okay. So bila teamwork tu tak ada, macam kitchen pun jadi berada. So guest kita tunggu-tunggu. So macam mana teamwork dengan communication tu akan jadi tambah baik. Okey, soalannya. Okey, mungkin Chef boleh jawab. Terima kasih, soalan yang bagus sangat kita dapat hari ni. Teamwork. Teamwork ni sama lah. Apa-apa kerja yang kita buat, army ke, waiter ke, HR ke, siapa, if you all tak ada teamwork, umpama you tak ada 5 jari, tak ada semua ni, tak jadi. So apa yang terjadi bila tak ada teamwork ni is based daripada satu adalah orang atasan yang incah di kawasan tu, dia tak membahagikan kerja dengan betul.
Kalau dia tak bagi yang kerja yang betul, A tunggu B, B tunggu C, C tunggu D, siapa pun tak buat. At last, guys yang komplain. Okay, itu dalam kerja. Kalau you among each other dalam you all, contoh ranking sebagai komis, ada 3 orang. Kalau lah 2 orang ni, sous-chef tak bagi kat dia task, dia bagi kat seorang. Sebab seorang tu mungkin boleh dipercayai sangat. 2 ni mungkin slow sikit lah. Okay, you yang slow ni cuba tanya yang power tu, dia bagilah aku kerja sikit. Dia bagilah kerja sikit. So bila you all bagi kerja dan you all kena bertanggungjawab dengan apa kerja yang dia bagi. At least bila dia bagi dekat you buat, you akan satisfykan dia. So bagi dia puas hati, so next time baru dia cakap, bos bagi dekat dia sikit, dia pun buat kerja bagus. So kalau you all cakap, ya aku pun tak nak, aku pun buat halai-balai, buat semua tak elok, dia macam mana nak bagi tanggungjawab. So apa yang kita buat is kena ada disiplin dan tanggungjawab. Macam Chris beritahu tadi, tanggungjawab is important. Buat kerja apa yang nak tu, kalau buat 100%, cuba bagi 120%. Baru orang confident kat kita. Dan baru ada link dengan orang lain untuk bagi teamwork. Kalau tak, mungkin orang ingat kita, dia ni tak boleh buat kerja lah. So dia orang tak nak bagi kita sebab mungkin dia tak dapat apa yang dia nak tu. So tolong buat. Okay? Saya harap segala jawapan yang telah diberikan oleh semua guest speaker kita hari ini menjawab kepada segala kegusaran yang ada di minda anda semua. So sekarang dah got clear picture about the industry? Dah tahu dah? Are you sure that you are in the right line sekarang? Yes. Okay. Sekarang ni last word daripada chef, kita mulakan daripada kita mulakan daripada Mr. Chris dulu. Kata-kata terakhir, kata-kata semangat kepada kita punya pelajar. Okay, my advice okay, when after you finish your graduation, diploma or degree or master, satu je, bila orang tu cakap, okay, jangan whatever thing, baik tu masuk sini, tak apa. Tak baik tu masuk sini, keluar sini. Why? Because when I finish my diploma, bila saya jadi waiter part time, pernah satu family dia cakap dengan mak anak depan saya, sebab saya clear dia punya meja. Dia cakap, kalau you tak belajar, you akan jadi dia. Dia tunjuk saya. Masa itu saya diploma holder. Okay, saya lebih baik daripada chef lah, sebab chef dia tak ada siapa yang support. Family I support kat saya. Saya belajar hospitality management, spend dalam 30,000. Okay, but when I spend 30,000, I get a diploma. Tapi KS tu dia cakap, kalau you tak belajar, you akan macam dia. Until now, I still remember, dia tunjuk saya lagi. Masa itu memang saya heartbroken, habis. Langsung saya tak mau kerja, next day saya tak mau kerja lah. Okay, tapi one thing, never give up. If you never give up, okay, you can be success. Okay, tapi saya always ask my superior. Saya tanya I punya manager, saya tanya punya FM manager, mereka semua ada education. Okay, one of my FM manager, bila dia start kerja part time, dia tak belajar. Tapi dia kerja-kerja sampai dia dapat as a supervisor manager, dia stop. Dia sama belajar. Kenapa dia sama belajar? Sebab dia nak be further up. That's why study is very important. Even kita dapat cert or diploma, degree, master, bila anyone point of view cakap ini tak apa, ya cakap ini you tak belajar, you akan jadi dia. One thing aja, never give up. If you never give up spirits, okay, for sure you will become someone. But of course macam I cakap lah, make sure you are a responsibility person. If you are degree holder, you tak responsibility, habis, sama juga. Okay? Okay, thank you. Okay, seterusnya Encik Amir. Okey, saya punya soal senang je. Langkah kita tu, kita selalu kita orang kata apa? Langkah kiri kanan kan? Langkah kita tu, kalau kita langkah yang betul, dia akan betul. Okey? Your first step yang you nak buat tadi, kalau you betul-betul fikir, kalau kamu nak berjaya, kamu akan berjaya. Kalau kita dengar cakap orang, kamu tak akan berjaya. Kalau kita nak ubah benda tu, kamu tak akan berjaya. Lepas tu kita think positif. Jangan give up macam Chris kata. Saya selalu tengok video dekat YouTube. Tengok video yang baru ya, kita tahu lah. Man without hand and leg. Mr. Tengok macam mana dia. Kalau kaki tak akan dia berjaya. Kita yang sempurna ni, kenapa tak boleh berjaya?
Kenapa tak nak ubah diri kita? Kenapa? Jawapannya ada pada kita. Okey. Di Malaysia ni banyak peluang ni. Kalau menang tak nak je. Okey. Jadi tanya diri sendiri. Orang takkan boleh ubah diri kita. Ha? Ingat orang takkan boleh ubah diri kita. Saya pun tak boleh ubah diri orang tau. Saya boleh hari dengan share dengan sekris. Boleh cakap macam-macam dengan you all. Okay, hari ni motivasi dalam 4 dinding ni mungkin bagus macam tu. Tapi bila keluar, nak jahanam. Tanya diri awak sendiri. Jalan tuju mana yang awak nak pilih? Berjaya, terpedaya dan celaka. Terima kasih. Berjaya, terpedaya ataupun celaka. Pilih laluan anda. That's why semalam kemarin saya dah mengamuk dengan anda semua. The first thing that you have to do, change your attitude, try to be positive, never give up. This is your first step untuk berjaya. Okey, sekarang kata-kata terakhir daripada share kepada semua pelajar. Semua dia orang dah cakap, saya nak cakap apa lagi kan? Okey, kalau boleh saya nak tengok semua yang terutamanya yang memakai baju-baju chef dalam ni. Saya nak tengok semua you all berjaya. Even though untuk menjadi seorang chef bukan senang. You all kena spend masa yang terlalu banyak, dedikasi dan disiplin. Okay, first step bila you all buat benda yang betul macam Cik Amir cakap, you tak akan kecundang di hujung jalan. Even though you akan jatuh, tapi still boleh bangun balik. Cuma tolong generasi Y sekarang kurang disiplin. Tolong disiplinkan diri sendiri. Okay, you all hidup dalam dunia yang serba modern, ada gadget, ada macam-macam. So you all boleh tengok resepi, boleh tengok style cooking, whatever dalam YouTube, dalam internet, dalam segala-galanya. Tapi untuk create satu pinggan is not easy. Okay, so tolong ambil mana-mana mentor yang you all nak cari dalam MasterChef ke, dalam apa, tak kisah. Bila ada mentor, you all ada macam kita belajar Quran, ada tok guru yang mengajar. So bila ada benda ni, kita tak akan melencong. Cuba faham apa yang belajar basic. Kalau kita nak belajar Quran, kita kena ada alif bata, ada ikra, ada step by step. So dalam industri, dalam cooking yang lain, still macam ni sama, jangan tinggal basic. Okay, ingat tu, disiplin. Terima kasih. Okey, itulah kata-kata terakhir daripada kita punya guest speaker kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini sedikit sebanyak anda semua boleh ambil sebagai iktibar. Di sini anda bermula. Diharapkan satu hari nanti anda adalah bintang yang bersinar di langit. Okey, terima kasih kepada anda semua yang setia bersama dengan Sembang Santai bersama Encik Idris pada hari ini. Saya tengok semua orang bersemangat. Saya pun happy. Semester 1 ini saya harap dalam masa setahun setengah lagi anda akan tamat dengan jayanya. Okey, tepukan kepada anda semua, tepukan kepada kita punya guest kita pada hari ini. Sebelum kita berpisah pada hari ini, kita ada sedikit cenderahati yang akan disampaikan oleh Encik Ali kepada semua guest speaker. Tetapi kita nak tengok tak selain chef yang memasak. Okey, kita ada Encik Amir dari Human Resource, Mr. Chris dari FMB. Hari ini kita nak buat game. Semua orang boleh sokong tak? Okey, try. Siapa sokong Chef Lee? Siapa sokong Encik Amir? Okey, siapa sokong Mr. Chris? Okey, hari ni game kita simple je. Kita minta kita punya game masukkan benang ke dalam jarum. Syarat dia, kita tengok macam semua orang ni tak pakai spek ni. Boleh minta buka spek ke tak? Okey. Sekarang gamenya kita minta semua orang sama-sama support each other. Okey, kita minta Cik Ali keluarkan benang. Okey, boleh ambil salah satu benang. Nak buka spek boleh, tak nak buka pun tak apa.
Okey, kita minta lagu boleh? Semua orang bangun sama-sama. Okey. Tak boleh cucuk lagi, tak boleh cucuk lagi. Ambil book dulu. Okey. Okey, lampu semua buka. Boleh tak yang ke sana belakang sikit sebab ada video di sana. Okey, kita minta kita punya 3 guest kita bangun. Okey, pertandingan akan dimulakan sebentar lagi. Okey. 1, 2, 3. Ada lagi, kita tengok sama. Kawan Mr. Chris. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Cik semua guest speaker kita pada hari ini. Okey, untuk sedikit cerita hati yang akan disampaikan oleh Encik Ali. Ambil sijil. Okey, dipersilakan Chef Lee untuk sedikit cerita hati. Temukan kepada Chef. Okey, dipersilakan Cik Amir. Dan seterusnya Mr. Chris. Terima kasih. Okey, berakhir sudah sembang santai bersama. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kalau ada masa kita akan jumpa lagi untuk sesi yang seterusnya. Mungkin lepas ni kita akan jemput lagi kita punya panel kita. Okey, tepukan terakhir sekali daripada semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.